Adun Sarawak minta Putrajaya pastikan Petronas hormat Undang-Undang Negeri. Ketua Polis Negara luah bimbang tahap integriti polis masih rendah. Video skandal rasuah dedah timbalan Ketua Menteri Sabah terlibat. Kerajaan dakwa video temu bual PMX disunting pihak tertentu. MAHB akan dinyah senarai dari Bursa Malaysia pada suku keempat 2024. Kerajaan Persekutuan lulus 10 tuntutan Sarawak berkaitan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Nextstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Seorang adun Sarawak menggesa Putrajaya untuk memastikan Petronas menghormati undang-undang negeri itu dan memberi amaran kegagalan berbuat demikian boleh menjejaskan hubungan Sarawak dengan kerajaan Madani. Hamzah Ibrahim juga memberi amaran kepada Putrajaya untuk tidak membenarkan keangkuhan dan kedegilan Petronas menjadi punca kejatuhan kerajaan Madani. Hamzah juga mengecam Petronas kerana bermain tarik tali dalam memuktamadkan perjanjian pengagihan gas yang menyaksikan Petroleum Sarawak Berhad Petros secara rasmi diiktiraf sebagai agregator tunggal negeri itu. Dakwa Hamzah, Petronas seperti syarikat lain yang beroperasi di Sarawak masih terikat serta tertakluk dengan undang-undang serta harus mematuhi perundangan negeri itu. Di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974, Petronas memiliki hak milik ke atas semua minyak dan gas di seluruh negara termasuk di Sarawak. Namun kerajaan Sarawak baru-baru ini berusaha untuk mendapatkan kawalan lebih besar terhadap sumber-sumber di dalam negeri menerusi Petros. Kewibawaan dan imej polis didakwa tercalar dengan penangkapan segelintir anggota atas kesalahan seperti dadah, jenayah dan salah guna kuasa. Ketua Polis Negara Razaluddin Husin berkata, terdapat keperluan untuk satu perubahan drastik terhadap budaya kerja dan tahap integriti dalam diri warga polis agar pasukan keselamatan itu kekal relevan dan dihormati oleh masyarakat. Beliau turut mendedahkan penglibatan pegawai polis dalam kes jenayah komersial meningkat kepada 23 orang pada Januari hingga September 2024. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Negara bagi November 2024 anjuran Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Bukit Aman. Razaluddin turut melahirkan rasa kecewa dengan tindakan warga polis yang terlibat dalam kes salah laku yang dianggapnya sebagai mementingkan diri sendiri. Rakaman baru video yang didakwa melibatkan perbincangan rasuah antara adun Sabah dan ahli perniagaan telah didedahkan kepada media. Rakaman itu mencadangkan bahawa pemimpin kanan negeri tahu berkaitan dakwaan imbuhan terhadap wakil-wakil rakyat. Rakaman itu memaparkan timbalan Ketua Menteri Syahelmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya Sabah. Ahli perniagaan itu yang mengaku menawarkan rasuah kepada ahli politik sebagai balasan kepada sokongan mendapatkan lesen perlombongan memberitahu media bahawa video itu adalah versi suntingan. Dia juga menegaskan bersedia untuk menyerahkan rakaman penuh 8 video kepada pihak berkuasa jika permohonannya mendapatkan perlindungan dan kekebalan diberikan. Untuk makluman, selepas krisis politik tahun lalu yang dikenali sebagai langkah Kinabalu, Syahelmi digantung selama 6 tahun daripada UMNO kerana menyokong Hajiji yang mengetuai Gagasan Rakyat Sabah yang memihak kepada kerajaan gabungan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penularan video temu bual Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di stesen televisyen CNN telah disunting pihak tertentu. Jurucakap Kerajaan Ahmad Fahmi Fazil berkata, kerajaan percaya video-video tersebut disunting selepas status ucapan takziah Datuk Seri Anwar mengenai kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh diturunkan daripada platform media sosial Facebook. Dalam pada itu, Fahmi berkata beliau telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
MCMC untuk meneliti dan membuat siasatan terhadap penularan video pendek berkenaan di platform media sosial. Dalam masa yang sama, Pemuda Amanah Nasional mendakwa Perikatan Nasional memutar belit kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kononnya mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan diri seperti dalam wawancara bersama agensi berita antarabangsa CNN. Naib Ketuanya Amar Atan berkata tuduhan yang dibuat PN itu adalah palsu dan berniat untuk mengelirukan rakyat. Sedangkan ujar beliau, Datuk Seri Anwar dengan jelas menegaskan Malaysia tidak mengiktiraf Israel, menolak penjajahan dan menuntut dunia bertindak menghentikan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Sementara itu, Amar secara sinis menyifatkan pembangkang kini cuba menonjolkan diri sebagai terpaling Palestin, sedangkan tidak ada langkah konkret diambil untuk membantu rakyat Palestin ketika berkuasa. Konsortium yang diketuai Khazanah Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan tawaran bersyarat rasmi untuk mengambil alih kesemua saham Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB yang belum dimiliki mereka pada harga RM11 sesaham. Khazanah dalam kenyataan hari ini berkata, tawaran rasmi itu adalah tertakluk kepada beberapa prasyarat dan sekiranya berjaya dipenuhi, MAHB akan dinyah senarai dari Bursa Malaysia pada suku keempat tahun ini. Dalam perkara itu, ia turut memberi jaminan tawaran tersebut tidak melibatkan sebarang rancangan untuk membuang pekerja atau mengubah hak sedia ada pekerja. Tambahnya, kadar caj perkhidmatan penumpang juga kekal seperti yang diumumkan MAVCOM pada 12 Mac 2024. Pengarah Urusan Khazanah, Datuk Amirul Faisal Wan Zahir berkata, beliau optimistik untuk melihat MAHB menjadi peneraju pengendali lapangan terbang antarabangsa selepas tawaran tersebut dimuktamadkan. Sebanyak 10 tuntutan Sarawak mengikut Perjanjian Malaysia 1963 MA63 berkaitan pendidikan sudah dipersetujui Kerajaan Persekutuan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, semua tuntutan berkenaan adalah berkaitan pentadbiran. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Billy Sujang pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak hari ini. Tuntutan berkenaan adalah mengukuhkan pembabitan Jabatan Pendidikan Sarawak dengan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Pada September lepas, Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan kementerian itu bersetuju sepenuhnya dengan 10 tuntutan dikemukakan, termasuklah usaha mengukuhkan penglibatan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Antara tuntutan lain ialah kebenaran kepada Kerajaan Sarawak untuk mengambil guru Contract of Service namun masih tertakluk kepada pelantikan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, menetapkan peruntukan masa pendidikan Islam tidak mengganggu masa mata pelajaran yang lain terutamanya sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta perkongsian data pendidikan. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Merakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.